Yang keduanya, ibadah yang dirahmati Allah, kita juga perlu banyak memberikan berita gembira dalam bentuk solusi ataupun penyelesaian. Itu lebih baik. Misalnya begini, ada satu pengajian, satu video lah tuan-tuan ya, satu video lakonan semula yang bagi saya video ni memang sangat bagus. Menceritakan tentang apa kesilapan yang dilakukan oleh ibu-ibu ataupun kaum wanita dalam bab solat. Iaitu, kaum wanita apabila mereka bersih daripada darah haid pada waktu zuhur, maka mereka wajib solat zuhur, bersihkan diri, mereka kena solat zuhur. Apabila mereka bersih pada waktu maghrib, maka mereka wajib bersihkan diri dan mandi dan solat maghrib. Kalau mereka dah hujung-hujung, mereka mandi terlepas maghrib, tak apa, nanti qada maghrib pada waktu isyak. Tetapi kalau mereka bersih pada waktu asar, saya kira sebahagian besar kita atau semua kita dah maklum benda ni. Kalau seorang wanita bersih daripada darah haid pada waktu asar, maka dia wajib qada solat zuhur. Walaupun pada hujung waktu, katakanlah dia bersih pun pukul 6.50, mandi-mandi, dah maghrib dah. Maka wajib dia solat zuhur 4 rakaat, disusuli solat asar 4 rakaat, barulah solat maghrib 3 rakaat. Tapi kalau dia bersih dalam pukul 6, dia pun mandi, maka wajib dia solat zuhur dulu 4 rakaat, barulah solatul asar 4 rakaat. Kalau dia bersih pada waktu isyak, walaupun beberapa minit sebelum subuh tu dia bangun-bangun dalam pukul 5.30 lah kita katakan. 5.30 bangun, dia cek-cek darah memang kering dah, maka wajib dia solat maghrib dan juga isyak. Solat maghrib dulu 3 rakaat, solat isyak 4 rakaat. Itu satu keputusan jumhurul ulama. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, itulah pandangannya. Wajib qada balik. Okey. Setakat tu saya setuju apa yang disebutkan oleh video lakonan itu. Ada ustaz dia dah yang berlakon. Okey, betul. Itu pandangan jumhur ulama dan juga mazhab Syafi'i. Kalau bersih waktu asar, kena qada zuhur. Kalau bersih waktu isyak, kena qada maghrib. Dan saya kira ramai juga kaum wanita tidak menyedari pandangan ini. Sedangkan ini mazhab Syafi'i. Saya pernah tanya satu tempat, semuanya diam je. Dan ada seorang jawab, kalau bersih waktu isyak, kena solat isyak je lah. Rupanya tak tahu kena solat maghrib. Okey. Jadi dalam video tersebut menyatakan, apabila wanita tu selama ni dia tak buat demikian. Dia bersih pada waktu asar, dia tak qada zuhur. Dia bersih pada waktu isyak, dia tak qada maghrib. Maka semua solat yang dia tinggalkan selama ini kena qada semula. Dan dalam dia pun kira lah berapa solat kena qada. Ratusan lah solat tuan-tuan sekalian. Bukan ratusan rakaat, ratusan solat. Ada solat 4 rakaat, ada solat 3 rakaat. Jadi macam mana nak qada? Dahlah kalau zaman-zaman muda dulu pun ada tinggal solat kena qada. Campur pula kerana kesilapan teknikal macam ni kena qada. Jadi saya secara peribadi tuan-tuan sekalian, bila tengok video tersebut, dan video itu memang tersebar ratusan ribu tontonan, saya sedikit khawatir kerana perkara itu lebih kepada nazirun, ancaman. Benda yang menakutkan. Dia tak ancam dengan neraka pun. Tapi benda tu menakutkan. Kena qada ratusan solat. Sedangkan kita nak qada 5 solat pun rasa, ya Allah, letihnya 5 solat nak kena qada. Ini ratusan solat kena qada. Kalaulah sejak baligh sampailah umur 50 ataupun sampai umur 40, tak pernah buat demikian. Ibadah yang dirahmati Allah dalam bab ini, saya kira sepatutnya kita membawa berita yang gembira. Berapa minit lagi isyak? 5 minit lagi. Okey, baik. Sepatutnya kita membawa berita yang menggembirakan. Apa berita yang gembira ibadah yang dirahmati Allah? Pendapat yang menyatakan kalau bersih pada waktu asar, kena qada juga zuhur, itu bukan pendapat semua ulama. Itu hanya pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sebahagian mazhab. Sedangkan Hanafi, Maliki saya tak ingat. Maliki biasanya sama je dengan Hanafi. Hanafi kata kalau bersih waktu asar, asar je lah qada. Kalau asar je lah solat, zuhur tak payah qada.
Kalau bersih pada waktu isyak, apa lagi bersih tu pukul 5 pagi. Kenapa pula kita nak qada salat maghrib? Jadi Hanafi tak setuju. Bagi mazhab Syafi'i, kerana solat itu sebenarnya bagaikan solat yang sama. Zuhur dan Asar ni bagaikan solat yang sama, dia boleh jamak. Maghrib dan Isyak bagaikan solat yang sama, dia boleh jamak. Sebab tu jadi kena qada. Tapi mazhab Hanafi tak dapat faham apa hujahnya kalau boleh jamak, kenapa pula kena qada dan dia bersih pada waktu Isyak. Maka saya pun tengok dua ulama Saudi dalam bab ini yang terkenal dalam bidang ilmu. Satunya bekas mufti mereka Syekh Bin Baz rahmatullahi alaih. Beliau menyatakan kalau bersih pada waktu asar, kena qada salat zuhur. Kalau seorang wanita bersih daripada darah haid pada waktu isyak, maka kena qada salat maghrib. Itu pandangan Syekh Bin Baz. Saya tengok pula pandangan ulama yang lain, Syekh Muhammad Salih bin Utsaimin rahmatullahi alaih. Beliau berpandangan sama dengan Hanafi, kalau bersih pada waktu asar, hanya salat asar, tak perlu qada zuhur. Kalau bersih pada waktu isyak, hanya salat isyak, tak perlu qada salat maghrib. Apabila ada dua pendapat yang besar tuan-tuan sekalian, ramai ulama kata kena qada, ramai juga ulama kata tidak kena qada, maka kenapa kita nak memberatkan masyarakat dengan keputusan kena qada? Kerana ia membebankan. Dia terlalu banyak solat yang kena qada balik, nak kira macam mana kiraan darah haid tu pula. Jadi pening dia. Berapa kali pula yang dia bersih pada waktu isyak? Berapa kali pula dia bersih pada waktu asar? Kok-kok dia bersih selama ni pun pada waktu zuhur. Kok-kok selama ni dia pun bersih pada waktu duha. Macam mana? Jadi dalam bab ini ia mengelirukan. Lebih baik kita sekadar kata lepas ni, kalau ibu-ibu bersih pada waktu asar, kena qada solat zuhur sekali. Kalau bersih pada waktu isyak, kena qada maghrib sekali. Habis tu selama ni semuanya dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal kerana kita tak tahu hukum hakam. Apalagi ada ulama kata tak apa, tak kena qada. Itu lebih menggembirakan dan lebih melapangkan dada kita, ibu ayah dan rahmat Allah. Kalau tidak pening masyarakat kita dengan persoalan-persoalan yang boleh menyusahkan dan menggusarkan mereka. Kecuali memang semua ulama kata kena qada, itu kita tak boleh kata apalah. Tapi sekarang ni ada dua pendapat yang besar. Maka kedua-duanya kita raikan. Sebagaimana contoh, kalau memegang kemaluan sendiri, batal tak batal wuduk, katakanlah dia selama ni, saya tak tahu, selama ni saya masa mandi, saya ambil wuduk. Kemudian saya ada terpegang lah juga kemaluan tu masa nak basuh-basuh dengan towel, terpegang. Habis tu solat saya macam mana? Maka di sini kita kena kata dengan berita gembira, penutup ayat. Ramai ulama yang kata batal wuduk kalau sentuh kemaluan guna tapak tangan, belakang tak ada masalah. Dan ramai juga ulama yang kata tidak batal. Maka yang selama ini semuanya dikira tidak batal. Lepas ni hati-hati. Tapi terpulang dia nak pegang pandangan mana pun kerana ramai kata batal, ramai kata tidak batal.